Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, Alhamdulillah, dalam siri penjelasan ke atas buku saya, Wahai Ibu, Wahai Ayah. Ya, kali ini kita akan masuk pula tentang kesalahan derhaka kepada ibu bapa. Saya yakin semua orang tahu derhaka kepada ibu bapa ni satu kesalahan yang besar, salah satu dosa yang besar. Tapi tak apa kata kita ulang kaji, dua hadis Nabi SAW berkenaan kesalahan derhaka kepada ibu bapa. Okay, kedua-dua hadis ini ada dalam buku saya, Wahai Ibu, Wahai Ayah. Okay, hadis pertama daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian hendak aku bagi tahu kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Dan baginda mengulangi 3 kali. Macam ada benda penting nak cakap ni. Memang penting kan? Apakah kalian nak aku bagi tahu kepada kalian apakah perkara yang merupakan dosa besar? Okey. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, sudah tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah menjawab, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian perawi menjelaskan, wa jalasa wa kana muttaqian. Okey, baginda ketika itu sambil bersabda tu sudah duduk sambil bersandar. Para sahabat ni bila meriwayatkan hadis, mereka sangat detail. Apa-apa yang Nabi buat ke apa ke, mereka akan bagi tahu. Mereka tidak mendiamkan apa ke. Macam ni, Nabi duduk bersandar pun nak bagi tahu kan. Tapi saja mereka ni very detail in narrating the hadith of the Prophet. Faqala, Nabi sambung lagi, ala wa qauluz zur. Ketahuilah juga termasuk dosa yang besar itu ialah sumpah yang palsu. Okey, ini hadis yang pertama. Perasan tak dulu sebelum ni kita ada belajar kan, kalau kita rujuk ayat-ayat Quran, bahawa apabila saja Allah SWT menyuruh kita menyembahnya, jangan mensyirikkannya. Nombor 2, Allah terus menyuruh kita berbuat ihsan kepada ibu bapa. Allah menyuruh kita mentauhidkannya, hubungan menegak, hubungan vertikal. Ingat tak? Terus Allah suruh kita buat hubungan yang melintang, horizontal, dan pertama sekali ialah ibu bapa. Sekarang dalam hadis ini pun sama. Nabi SAW pertama sekali dosa besar ialah syirik kepada Allah, dan dosa yang kedua derhaka kepada ibu bapa. Okey. Dan kesalahan yang ketiga ialah mengeluarkan sumpah yang palsu. Okey, hadis kedua yang saya nak kongsikan. Hadis pertama ni Nabi tekankan. Nabi sebut derhaka ni lah kepada kedua-dua ibu bapa. Tapi dalam hadis yang kedua yang akan saya baca, baginda hanya khususkan kepada ibu saja. Yang ini derhaka kepada ibu. Kenapa? Sebab kerap kali, bukan kadang-kala, kerap kali anak-anak ni bila dengan ayah, mereka macam takut sikit. Mereka macam respect sikit. Tapi kalau dengan ibu tu macam lebih berani untuk derhaka, lebih cenderung untuk derhaka, ataupun buat derhaka tapi macam tak apalah, begitu. Bukan sekadar anak lelaki yang buat begini, anak perempuan pun sebab begini, sebab sikap kewanitaan seorang ibu tu ibu tu lebih mudah memaafkan ke macam mana ke. Tapi antara ayah dan ibu, anak-anak ni kerap kali lebih cenderung untuk derhaka kepada ibu berbanding kepada ayah. Maka dalam hadis seterusnya yang saya akan bacakan, Nabi SAW mengkhususkan kesalahan derhaka kepada ibu. Hadis pertama ni hadis Sahih Bukhari. Hadis yang kedua saya akan baca juga adalah daripada Sahih Al-Bukhari, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama alaikum. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kalian uquqal ummahati, derhaka kepada ibu, kepada ibu kamu, wa man'an,
Yang ini suka meminta-minta. Tapi bila dah kaya, dah ada barang tu, tak nak pula bagi. Tak nak pula tolong orang lain. Suka minta-minta. Okey. Wahati. Okey. Wahati. Okey, sama yang itu tu. Kemudian, wa'adal banati. Dan menguburkan anak perempuannya. Okey. Orang zaman Zahiliah dulu, mereka tak suka anak perempuan. Lalu lahir saja tengok anak perempuan, mereka terus menguburkannya. Okey. Wa karihalakum, dan membenci ke atas kalian. Kila wa qala. Kila wa qala ni engkau kata, aku kata, engkau kata, aku kata. Bahasa kita sekarang ni mudah sebut bergosip. Allah SWT tak suka bergosip, tak suka banyak bercakap. Sebab dalam bergosip tu nak tak nak akan termasuk mengata orang lain. Nak tak nak akan termasuk menyampaikan kisah yang tidak benar. Nak tak nak akan termasuk membuka aib orang lain. Okey. Jadi elakkan kila wa qala. Yang ini dalam bahasa kita bergosip. Wa qala, dan Nabi tambah lagi wa kasratus su'ali wa ida'atal mali. Banyak bertanya soalan dan juga membazir ataupun menyia-nyiakan harta. Banyak bertanya soalan ni apa maksudnya? Saya jelaskan sedikit. Banyak tanya soalan provokasi. Okay, dalam agama ni kita kena bezakan ada 3 jenis soalan. Pertama yang disebut sebagai soalan malaikat Jibril. Yang ini orang yang bertanya tu dia tahu. Tapi dia saja bertanya supaya kita jawab. Dan kita jawab itu kita menjelaskan kepada orang lain di sekeliling yang sedang mendengar. Okay, disebut soalan Jibril kenapa? Okay, dalam sebuah hadis sahih, ada juga dalam hadis 40 Imam Nawawi, di hadis pertama atau kedua tak silap saya, bahawa para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang seorang dari yang nampak macam daripada jauh, tapi pakaian dia kemas, putih, elok apa begitu. Dia masuk dalam kumpulan tu, dia duduk betul-betul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikatakan sehingga lutut menyentuh lutut. Demikian face to face tu. Lalu dia bertanya, apakah Islam? Rasulullah menjawab, yang rukun Islam 5 perkara itu. Apakah iman? Okey, lepas tu dia jawab. Lepas Rasulullah jawab, dia kata betul. Para sahabat pun pelik. Dia yang tanya tapi dia kata betul. Kedua dia bertanya, apakah iman? Rasulullah pun menjawab, rukun iman yang 6 perkara tu. Dah habis tu dia kata betul. Kemudian bertanya, apakah ihsan? Kemudian bertanya, bilakah saat hari kiamat? Okey. Dah habis tu balik, Rasulullah pun menjelaskan yang datang tadi sebenarnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril bertanya, bukannya dia tak tahu, tapi dia saja tanya supaya Rasulullah menjawab dan para sahabat yang sedang duduk di sekeliling mengetahui jawapannya. Okay? Mereka dapat ilmu di situ. Maka ada ini yang disebut sebagai soalan malaikat Jibril. Okay? Maknanya orang tu sengaja bertanya bukan sebab dia tidak tahu, dia sengaja bertanya supaya orang yang dia tanya tu dapat memberi penjelasan kepada orang yang di sekeliling. Kedua, apa yang disebut sebagai soalan umat Muhammad. Okey? Maknanya sebab dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang itu, tentang ini. Lalu Allah menurunkan ayatnya ataupun Rasulullah menjawab berdasarkan dalam hadis-hadisnya. Jadi ini orang yang bertanya kerana betul-betul nak tahu. Ini dibolehkan dan dianjurkan bertanya. Dibolehkan bertanya dan dianjurkan bertanya. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni yang dimasukkan oleh hadis ni banyak bertanya apa? Tanya kita kata soalan Bani Israel. Bani Israel ni dalam Al-Quran mereka suka tanya soalan-soalan yang mereka bukan nak amalkan pun. Bukan mereka nak ambil tahu pun, tapi saja nak provokasi, saja nak memperkotak-katikkan. Sebagaimana di awal surah Al-Baqarah, apabila Allah menyuruh mereka menyembelih lembu betina, Baqarah. Macam-macam soalan mereka tanya kepada Nabi Musa. Lembu macam ni ke? Lembu macam tu ke? Lembu warna apa ke? Apa semua tu. Bukannya mereka nak buat kan sangat, tapi apa nak kata saja ingin memperkotak-katikkan. Ini yang dimasukkan sebagai banyak bertanya. Okay? Jadi jangan salah faham apabila kita terbaca ada hadis yang mengkritik banyak bertanya, yang dimasukkan banyak bertanya style Bani Israel ni. Kalau bertanya kerana style umat Muhammad, ya itu betul ya. Macam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, apa saja yang aku perintahkan kamu, maka lakukanlah ia sedaya upaya. Dan apa saja yang aku larang kamu, maka jauhilah ia. Janganlah kamu banyak bertanya.
kerana tidaklah musnah umat-umat terdahulu, melainkan kerana mereka banyak bertanya kepada nabi mereka, kepada nabi-nabi mereka, ya. Salah satu hadis daripada hadis 40 Imam Nawawi juga. Okay, hadis ni kita baca secara zahir macam dalam agama ni tak boleh tanya soalan ke? Bukan begitu. Kita bertanya sebab kita betul-betul nak tahu. Yang itu boleh. Kita bertanya sekadar nak mempermain-mainkan, sekadar nak memprovokasi, sekadar nak berkotak-katik, itu yang sebenarnya dilarang ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini sedikit side dish, sedikit sampingan, ya. Okey, kembali kepada topik derhaka. Okey, dalam hadis yang kedua kita baca ni, Rasulullah SAW menerangkan kesalahan derhaka kepada ibu saja. Kenapa sebut ibu saja? Seperti yang saya kata, sebahagian ataupun kebanyakan anak-anak ni lebih cenderung untuk derhaka kepada ibu berbanding kepada ayah. Okay. Jadi para penonton, anak-anak soleh-solehah yang menonton ini, ya, walaupun umur dah 20, 30, 40 ke, walaupun asalkan ada lagi ibu bapa, tetap juga anda anak-anak, ya, dan tetap juga anda hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa dan juga tidak derhaka kepada ibu bapa. Sekarang ini kita dah faham dah larangan derhaka. Apakah yang pula yang dimaksudkan dengan derhaka? Derhaka ni apa-apa perkataan atau perbuatan kita yang menyinggung ataupun melukai perasaan ibu atau ayah kita. Apa-apa perkataan sekecil kita balik kampung, mak minta tolong sapukan laman, banyak daun kering jatuh kononnya, banyak daun kering situ. Itu dah cukup derhaka dah tu. Sebab ibu atau ayah minta kita sesuatu, kita kepadanya. Kadang-kadang tak semestinya dengan perkataan, body language pun cukup. Ayah minta tolong buat sesuatu. Lepas tu ayah kata apa? Tak kata apa pun. Tak kata apa pun. Tapi mata tu jeling ni macam. Jelingan saya tu betul tak? Ke tak pandai sangat, okey? Tapi setengah orang tu memang mulut tak kata apa. What? I did not see anything. Tapi mata dia tu macam marah. Kan dia balik nak tidur, nak main game dalam phone. Tengok-tengok mak tolong minta buat ni. Ayah minta tolong buat itu. Itu pun sudah masuk dalam kategori derhaka. Kadang-kadang ada yang lagi kita biasa buat, kita tak perasan itu derhaka. Satu contoh yang saya yakin kerap berlaku. Kita mungkin di bandar dengan family kita sendiri, dengan kerjaya kita sendiri, apa semua, tengah busy, work from home ke, work at office ke apa ke, mak atau ayah telefon. Okeylah, katakan mak telefon. Ya mak, assalamualaikum mak, ni tengah busy ni, nanti I return call. Okey ya, bye. Okey. Biasa orang janji akan return call, nanti saya call balik, tapi lepas tu tak telefon pun. Maknya pun tunggu je lah. Ke hulu, ke hilir, ke mana di rumah tu dia bawa je telefon. Takut nanti anak return call, dia tak dengar ke apa, ataupun dia tak sempat nak kejar. Tunggu sampai malam nak tidur tak call. Besok pun tak call. Lusa dia pun terfikir, aku nak call ke tak. Nanti mengganggu pula. Kan? Sampai ibu yang terasa begitu. Anak tu dah lupa habis dah. Tak kisah dah lupa habis dah. Duk sibuk apa ke. Ibunya tertunggu-tunggu di rumah. Itu satu bentuk derhaka. Kenapa? Kamu berjanji kepada ibu kamu, tetapi kamu tidak melaksanakannya. Walaupun janji itu perkara yang sangat lazim. Setengah orang mulut dia tu automatik. Dia tak sedar pun. Dia tak fikir pun, automatik. Auto reply. Ada ke mulut auto reply? I will call you back. Dia tak call pun lepas tu. Tuan-tuan dan puan-puan, if you don't want to talk to that person, jangan kata, I will call you back. No thank you, goodbye, cukup. Tapi kalau mak sendiri, kalau betul sibuk, kalau betul I will return call, saya akan call balik. Jangan biar tertunggu-tunggu. Mungkin katakan dia call pukul 10, tengah sibuk apa ke. Nanti tengah hari lunch break, ada telefon. Okay? Kadang, bentuk derhaka yang anak-anak tak perasan. Katakanlah balik kampung. Balik kampung, bukan sekarang time COVID-19, okay? Not recommended to balik kampung.
Okey, jangan dok buat macam-macam trik lah, taktik untuk balik kampung. Okey, apalah. Katakan semua dah okey apa semua, boleh balik kampung. Balik kampung, duduk di ruang tamu, sembang-sembang, mak ada, ayah ada. Tapi duk sembang dengan mak je. Ayah biar tak layan pun. Macam-macam story duk cerita tentang office, cerita tentang anak ke apa ke. Macam ayah tu tak wujud kat situ. Ayah pun macam tertanya-tanya, dia orang ni tak nak sembang dengan aku ke? Ayah pun tersinggung. Itu pun telah masuk dalam perbuatan derhaka kepada ibu bapa. Ataupun samalah, balik kampung, sembang dengan ayah je. Mak tu biar je. Okey, katakanlah mak tu busy kat dapur. Tak apa, masuklah dapur sembang. Okey, ataupun asyik dengan mak je, ayah tu dia biar je. Ayah aku, ini anak balik tak balik sama je, aku tu biar saja. Ayah pun betul tak tahu apa nak buat, dia pun pergilah kedai kopi sembang dengan kawan-kawan dia. Lepas tu anak pula, tengok ayah tu, aku balik pun bukan anak ni, asyik ke sana je. Bukan apa, ayah tu tunggu. Dia duduk setengah jam. Anak dia 3-4 orang balik. Dia duduk setengah jam. Tak ada orang nak sembang dengan aku ke? Begitu kan, dia tersinggung di situ. Itu pun termasuk dalam perbuatan derhaka kepada ayah. Samalah kepada ayah ibu. Ini perbuatan yang kita tak sengaja. Ini perbuatan yang kecil-kecil sudah masuk dalam kategori derhaka. Bagaimana pula dengan kesalahan yang lebih besar, baik secara lisan ataupun perbuatan ataupun body language. Tuan-tuan dan puan-puan, body language ni dia lagi penting tau. Lagi the message yang sampai tu, sebab saya ada baca buku yang katanya body language ni lagi penting. Body language dengan nada suara. Nombor 2 baru perkataan yang kita sebut tu. Okay, when we are communicating, the two most important thing is our body language and our intonation, nada suara kita. Apa yang kita cakap tu secondary je. Macam kita jumpa orang kan. Orang tu, lama tak jumpa, apa khabar? Tapi dia cakap macam baik. Lama tak jumpa, apa khabar? Tapi air muka dia macam menyampah. Lama tak jumpa, apa khabar? Engkau ni betul minat ke tidak? Dah habis tegur siapa tu, nanti bila-bila free jemputlah datang rumah. Kan? Jadi air muka dia, nada dia lain. Tapi mulut tu cakap bila-bila free nanti jemputlah datang rumah. Tapi body language-nya lain. Nadanya lain. Macam setengah orang bagi salam. Assalamualaikum. Macam tak nak bagi salam je. Tapi sebab dia ingat, Nabi kata kena bagi salam. Dia pun bagi salam. Kadang-kadang bagi salam pun jenis tak nak sebut betul-betul. Biasa tak dengar orang. Assalamualaikum. S-A-I. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cakap. Pandang orang tu dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum ke apa ke. Assalamualaikum. Lama tak jumpa. Apa khabar? Baik ke? Okey. Bye, jumpa lagi ya. Bila-bila free jemputlah datang rumah. Tapi nada lain. Body language lain. Demikian juga apabila kita berkomunikasi dengan ibu bapa. Saya tak cakap, saya cakap baik-baik je dengan bapak. Tapi nada tu lain. Kan? Sebagai contoh, ayah minta tolong, tengokkan motor dia tu dah rosak. Ya, okey, boleh nak tengok lah ni. Cakap ya, okey. Tapi nada tu macam, kacau je aku balik, aku nak main game ni, aku nak layan drama Korea kat Netflix ni. Kan ada pula suruh pergi tengok motornya. Macam lah aku ni mekanik motor. Gitu pula jadinya kan. So, bila kita kata derhaka ni, derhaka dengan perkataan tu mungkin okey, tapi nada tu ataupun body language-nya tu, ya. Jadi kena perhatikan. Sebab macam saya kata, the message that is conveyed, message yang disampaikan tu lebih efektif melalui body language dan juga nada. Maknanya bila kita jawab, ayah kita pandang, dia kata okey nanti tengok motor, tapi body language dengan dada dia tersinggung hati dia. Alamak, minta tolong sikit pun tak boleh, motor aku tu tak boleh start. Takkan aku nak pergi tolak ke bengkel yang 1 kilometer tu. Minta tolong pun tak boleh. Mak pun minta tolong sikit pun tak boleh. Tapi dia kata, tapi nada dia lain macam, mak pun dah sedih, ayah pun dah tersinggung. Itu telah masuk dalam kategori derhaka. Okey, ataupun kadang-kadang mungkin di antara kita ni ada yang WhatsApp
WhatsApp saja dengan mak bapak. Okey, mungkinlah mak bapak kita pun okey, boleh guna smartphone, boleh WhatsApp. Tapi WhatsApp kita tu banyak sangat perkataan-perkataan ringkas. Dia orang baca berulang-ulang, kadang tu tak faham. So dia orang pun reply tu dengan muka senyum. Tak tahu anak cakap apa. So kalau dengan kawan-kawan nak guna perkataan ringkas sesama orang muda ke apa ke kan, silakan. Tapi dengan ibu bapa tulislah dengan ayat yang penuh. Itu satu. Bila kita tulis ayat yang penuh, kita berbuat baik kepada mereka. Bila kita tulis dengan perkataan yang penuh singkatan itu, sampai mereka pun tersinggung. Anak aku ni dengan aku pun dia tak boleh nak tulis baik-baik ke? Ayah dah telah tersinggung. Ibu telah tersinggung. Masuk dalam kategori derhaka juga. Sebab kita menyakiti mereka. Kan? Telefon, tak nak jawab telefon. Kata nak return call, tak return call. WhatsApp, dia balas. Tapi balas pun, aku tak faham apa benda ni. Kan? Jadi ini benda-benda kecil yang mungkin kerap kali berlaku yang kita tak perasan. Tapi sebenarnya masuk dalam kategori derhaka. Perkara lain yang saya nak tekankan ialah apabila berbuat baik pada ibu bapa ni konflik pula dengan hukum hakam agama. Macam mana pula tu? Sebagai contoh ya, katakan ayah minta, bila di rumah, ayah minta tolong tengokkan motor dia rosak tu. Kita pula tengok jam, nak pergi sembahyang asar ni. Dah 4.40, azan 4.45 nak pergi, macam mana ni? Konflik antara dua tu ya. Kita boleh cakap baik-baik dengan ayah kita. Ayah ni nak asar ni, saya pergi surau kejap sembahyang asar, nanti balik saya tengok motor. Boleh ke? Cuba cakap macam tu. Tapi lepas tu ingatlah, jangan pergi masjid surau, jumpa geng sekolah lama ke apa, buat tu sembang, berborak, kila wa qala tadi tu, bergosip tu. Berborak sampai maghrib, ayah duk tunggu kat rumah. Mana anak aku janji nak tengok motor, tak tengok ni. Ya, sebagai contoh ya. Jadi, apa nak kata, derhaka atau berbuat baik kepada ibu bapa tidak boleh sampai melanggar hukum hakam agama. Tapi selagi mana kita boleh slow talk, kita boleh negotiate, yang mana kita, apa nak kata, tetap mentaati Allah dan juga tetap berbuat baik kepada ibu bapa. Jangan taat kepada Allah sampai derhaka kepada ibu bapa. Macam contoh apa? Kes Juraij. Ya, yang dalam siri video pertama sekali, Juraij yang taat kepada Allah. Yang ini berbuat baik. Yang ini dia continue solat. Tapi derhaka kepada ibunya. Derhaka kenapa? Dia sekadar tak jawab apa ibu dia panggil. Itu jangan begitu. Okey. Maknanya, kita jangan sampai derhaka kepada ibu bapa. Maknanya dalam rangka kita taat kepada Allah, jangan sampai derhaka, tetapi kita cuba cari jalan di mana kita dapat terus taat kepada Allah dan juga berbuat baik kepada ibu bapa. Kedua-duanya merupakan perintah Allah. Dan jika perintah Allah itu ada kelonggaran di situ, sebagai contoh, kita nak semayang di rumah, katakan masjid surau memang jauh ke apa ke, ataupun musim PKP sekarang ni tak boleh semayang berjemaah. Okey? Dan ibu dan ayah minta tolong buat sesuatu, pergi kedai beli barang ke apa ke. Kita cuba selotong. Mak, saya semayang dulu, kemudian saya pergi beli barang. Okey. Alamak, mak tengah masak ni, nanti ni hari Arafah nak buka puasa, tak sempat ni. Okey, tak apa. Boleh pergi dulu, boleh balik. Sebab kita sekarang ni baru pukul 4.40. Ada banyak lagi waktu asar tu Allah bagi kelonggaran. Ada banyak masa kan. Sempat pergi, sempat balik. Go and back setengah jam, sempat lagi semayang asar 5.30. Tak apa, pergi je. Jadi, kita dapat buat dua sekali. Okey, dapat berbuat baik kepada ibu bapa dan tetap juga dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi moga-moga penjelasan tentang derhaka ini bermanfaat kepada anak-anak semua, walaupun berapa umur kalian ya. Okey, nak sebut anak-anak ni selalu kita ingat yang kecil-kecil ni kan, yang dah besar-besar ni tak adalah anak. Tapi when it comes to parents, you are still they are kids, you are still they are children. Bila datang kepada ibu bapa ni, macam mana pun kalian dah besar, macam mana pun pangkat dah besar, macam mana pun anak dah ramai ke apa ke, kalian tetap anak-anak jika masih ada ibu bapa. Ya, jadi perhatikan bagaimana komunikasi kalian dengan ibu bapa kalian. Sebab macam saya kata tu, tadi saya bagi beberapa contoh je. Okey, mungkin ada
perkataan, perbuatan, body language kita, teks kita tu yang kita sangka biasa-biasa, tetapi sebenarnya masuk dalam kategori derhaka kepada ibu atau ayah. Okey, moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siri akan datang, insya-Allah.